Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan tahniah kepada semua pelajar yang melayakkan diri untuk mengikuti kursus asasi di Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil. Kali ini tibanya untuk taklimat unit kerjaya dan kaunseling bahagian hal ehwal pelajar. Okey, kita berkenalan dulu dengan kaunselor kita, boleh? Okey, di gambar tu memang dah tahulah siapa. Saya sendiri, iaitu pegawai psikologi kanan di Pusat Asasi, dan kita ada seorang lagi kaunselor, iaitu Encik Bahtiar Effendi, dan saya adalah selaku ketua unit kerjaya dan kaunseling di bahagian ehwal pelajar. Okey, kebiasaannya lah kita akan membincangkan juga masa transisi ni, minggu destinasi siswa ni. Biasanya kita akan bagilah sedikit pendedahan kepada pelajar apa sebenarnya yang berlaku di Pusat Asasi, apa yang isu yang dihadapi oleh pelajar, Jadi inilah dia, antaranya adalah isu pelajaran, isu pelajaran. Jadi ini memang dah tujuan utama, saudara-saudari datang ke sini untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi lagi. Jadi of course, sudah semestinya cara pembelajaran yang berbeza, kalau dibandingkan di sekolah dan di sini. Jadi tak ada lagi dah spoon feed daripada guru. Tahu spoon feed apa? Spoon feed, guru sediakan semua, tinggal nak suap, nak ngunyah lagi, macam tu ibaratnya. Okey, di sini jadual waktunya padat, asasi, kita menggunakan sistem CGPA. Cara belajar juga perlu sesuai dengan diri. Dia berlainan dengan sekolah, Okey, jangan suka bertangguh dalam melakukan sesuatu perkara, sebab setiap hari ada sahaja assignment, tugasan ataupun presentation yang perlu dibuat. Jadi kiranya kalau bertangguh kerja tu, dia akan menjadi lebih banyak lah, jadi kena siapkan kerja satu-satu, dahulukan mana yang penting, dan kemudian barulah pergi yang mungkin due date-nya lebih jauh sedikit, Okey. Isu kedua yang mungkin berlaku di asasi, dan kebanyakannya juga pelajar-pelajar yang jumpa dengan saya ataupun Cik Bahtiar, ini yang kebiasaannya kebimbangan, sebab anda beralih kepada kehidupan yang berbeza, Jadi isu kebimbangan ni ataupun anxiety ni selalu ada, terutamanya yang jenis yang overthinking, terlalu memikirkan sesuatu perkara. Okey, jangan risau, luahkan kebimbangan anda kepada orang lain, kerap menarik nafas dan cuba tenangkan diri. Kadang-kadang kita tak perasan, udara, oksigen memang dah ada di sekitar kita. Kadang-kadang sebenarnya kita lupa untuk menarik nafas. Kalau saya bercakap ni tu terfikir kan, tarik nafas tu bukanlah kata penting. Kalau tak tarik nafas, kalau tak bernafas, macam mana nak teruskan hidup kan? Okey, tarik nafas, cuba tenangkan diri. Kalau berfikir yang bukan fikir, terlalu memikirkan sesuatu tu terlalu dalam, cuba pujuk diri. Okey, stop thinking, macam tu. Okey, lakukan perkara yang disukai, jika kebimbangan melampau melanda, untuk menghilangkan rasa kerisauan tersebut. Okey, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini kebiasaannya berlaku, tengok kawan buat nota, belajar tiap hari pun dah risau, sebab dia rasa diri dia tak seperti kawan tu, macam tak cukup usaha, Orang lain cara dia lain, cara kita lain, berbeza. Jadi kita kena
kena tahu apa cara yang sesuai dengan kita. Mungkin kawan tu cara macam tu sesuai dengan dia, jadi teruskan dengan cara tu. Okey, bersyukur dengan kelebihan diri. Manusia itu unik, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kelebihan kita terima, kekurangan kita perbaiki. Kita terima juga dan kita perbaiki. Positifkan diri dan pemikiran. Alright? Okay. Ini antara isu yang selalu dihadapi oleh pelajar. Housemate, bina hubungan yang baik. Jangan pentingkan diri sendiri. Perlu bertolak ansur. Jika anda tak puas hati, cuba berbincang. Jangan gaduh. Letakkan peraturan yang dipersetujui bersama. Lagi-lagi selepas ini, kemungkinan cara pembelajaran dia secara online, jadi anda banyak berada di bilik masing-masing. Jadi keraplah berjumpa dengan housemate, kerap berjumpa dengan roommate anda. Jadi kena ada keserasian di situ. Kalau tak ada, cari. Kalau tak ada, wujudkan. Raikan perbezaan, dan kita yang dah sama tu dah tak ada masalah. Tapi kalau ada yang berbeza tu, raikan. Okey, homesick. Ini biasa berlaku terutamanya kepada pelajar-pelajar yang berada di jauh daripada UiTM Bengkel ni, ataupun Selangor ni, yang terutamanya yang Sabah Sarawak ke Kelantan, daripada Pantai Timur, yang agak jauh daripada Selangor ni. Jadi ni kebiasaannya lah. Mungkin dulu biasa tidur sorang-sorang dalam bilik, tak ada bercampur dengan kawan-kawan lain. Jadi nak adapt tu, nak cari kesesuaian tu, nak sesuaikan diri dengan keadaan, nak ambil masa. Tak apa, homesick is normal, but if dia berlarutan sehingga 6 bulan dan ke atas, it become abnormal. Jadi kalau ini berlaku, silalah berjumpa dengan kaunselor dan bincangkan. You need someone to talk to, you need someone to listen to you. Awak kena luahkan. Okay, classmate sama juga macam housemate. Ini lagilah sebab kita ada assignment together, assignment kumpulan yang dibuat bersama. Ini ada selalunya kes ada sleeping partner. Sleeping partner ni kawan-kawan lain buat kerja tapi dia tak buat kerja. Ini tak nak ni. Jadi kena cari keserasian, cari keserasian. Kalau dibagi tugasan tu, kena siapkan dengan masa yang dah ditetapkan. Jangan bagi kawan tunggu last minute barulah dapat kumpul semua dan dah hantar kepada pensyarah. Itu yang tak nak tu, itu yang biasa jadi gaduh tu. Jadi kalau dah ditetapkan hantar hari ni, jangan pula last minute hantar esok pagi tu baru nak hantar kepada nak kumpulkan. Ni mewujudkan ketegangan, Okey, kewangan. Di UiTM, di Pusat Asasi ni, kita ada bantuan kewangan daripada KPT, tapi tak semua yang akan dapat. Cuma pelajar-pelajar yang ibu bapanya pendapatan dia bawah 10,000, yang akan consider lah untuk diberi bantuan ni. Anda boleh terus berurusan di bahagian HCP untuk urusan ini. Dan kepada yang lebih 10,000 ataupun memang tak akan dapat bantuan kewangan ni, jadi bolehlah berurusan dengan pihak HCP juga. Mungkin boleh bincang apa-apa yang boleh mungkin anda dapat, yang kita boleh bantulah, yang kita boleh bincangkan, nanti bolehlah ke bahagian awal pelajar. Okey, jadi kalau ada duit tu, janganlah membazir, gunakan kepada ke arah yang lebih berfaedah. Kalau kata dapat bantuan tu, bayar yuran dulu, bayar yuran college dulu, barulah fikirkan nak gunakan kepada apa. Jadi dahulukan akademik lah, sebab itu tujuan utama awak di sini. Okey, urusan kerjaya nampak macam jauh je lagi kan, tapi sebenarnya tak, Bila dah berada di asasi ni, awak kena tahu dah
apa kos yang awak akan ambil masa degree nanti, ya. Tapi kalau katalah masih tak yakin, tak jelas lagi apa yang awak nak buat, boleh berjumpa dengan kaunselor untuk khidmat bimbingan kerjaya. Boleh bincang bersama kaunselor lah nanti apa kos yang awak minat, ya. Boleh buat inventory kerjaya untuk tengok kesesuaian kerjaya dengan diri awak. Okey, kita berada dalam krisis COVID-19 ni kan. Jadi kita banyak dengar norma-norma baru yang perlu diamalkan, yang perlu disesuaikan dalam kehidupan baru. Kehidupan baru lah, ya, new norma. Okay, yalah, dengan keadaan yang sekarang ni banyak benda berubah, ya. Peralihan untuk penyesuaian diri pun kadang-kadang mengambil masa, dan penyesuaian diri antara individu kepada individu yang lain adalah berbeza, ya. Jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kita mungkin ada masanya mungkin kita nak sesuaikan diri tu ambil masa, tapi mungkin orang lain lebih cepat. Jadi ikut kemampuan masing-masing, ya. Usah bandingkan diri dengan orang lain, buat semampu yang boleh dan tidak berhenti mencuba. Okay, kalau sekiranya anda stuck kat mana-mana, ya, mungkin dalam perjalanan nak menyesuaikan diri ni, transisi ni, tiba-tiba macam sedih yang melampau, ya, bimbang yang melampau, jumpa dengan kaunselor untuk bincangkan, ya. Okey, apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda tidak mampu mengendalikan isu ataupun permasalahan yang anda alami? Okey, jangan segan untuk bertukar pandangan dengan rakan-rakan anda, dan sekiranya anda merasai rakan-rakan tak boleh nak bantu, jadi lebih baik berjumpa dengan orang yang lebih profesional, ya, kaunselor atau mentor anda sendiri yang mungkin boleh bantu anda, ya, untuk keluar daripada isu tu, untuk selesaikan isu tu. Okey, digalakkan untuk anda berjumpa dengan penasihat akademik ataupun koordinator program, ya, dengan kaunselor, okey, ataupun kalau yang biasa berbincang dengan ibu bapa mereka ataupun adik-beradik, bolehlah berbincang dengan adik-beradik ataupun ibu bapa. Bila rasa dah meluahkan isu ataupun masalah tu dah rasa tenang, barulah kita fikirkan jalan-jalan penyelesaian yang mungkin boleh jadi pilihan kita, ya. Okey, anda memilih untuk jalani hidup anda untuk lebih sukses, ya, berjaya ataupun failure. Of course lah sukses, right? Okey, target anda di sini apa? Tujuan anda di sini apa? Kita tengok balik, ya, kita tengok balik. Okey, belajar secara konsisten, ya. Ini tips-tips yang boleh dipraktikkan, ya, untuk asasi ni. Siapkan tutorial, ya. Kalau ada tutorial kena buat terus, sebab asasi memang banyak tutorial untuk melatih anda lebih untuk membiasakan anda dengan soalan-soalan, ya, soalan-soalan exam, ya. Buat short notes, ya, duduk di bahagian depan sekali dalam kelas. Kalau kita buat online, kelas online, hadir dekat kelas tu. Jangan ada online, ya, tapi mukanya tak ada, suara tak dengar langsung, okey. Jadi kena ikhlaslah berada masa online kelas tu, kan. Kena jujur, ya, kena jujur. Okey, elak tidur semasa di dalam kelas atau kelas online, ya. Study secara berkumpulan, ya. Sekarang ni mungkin tak boleh nak berjumpa face to face, tapi anda boleh buat grup WhatsApp, ya, untuk belajar secara berkumpulan pun boleh, ataupun guna kemudahan online sekarang ni kan banyak, kan, Zoom, Meet, ya. Jadi boleh gunakan tu lah. Okey, study past year question, hormat kepada pensyarah, hormat sentiasa mentaati ibu bapa. Bukan pensyarah saja, ya. Kita ada staff-staff pentadbiran yang sama juga beratnya tanggungjawabnya menjaga anda kat sini. Jadi
semua staff kena hormat lah ya. Solat jangan tinggal, yang penting doa dan tawakal. Anda berada di mana sekarang? Kita boleh lihat slide ni. I won't do it, I can't do it, I want to do it, how do I do it? I try to do it, I can do it, I will do it, yes I did it. Anda di mana sekarang? Okey, kita pergi pada mitos dan fakta tentang kaunseling. Saya membawa isu ini bukan apa ya, ada, kita faham mungkin ada di kalangan-kalangan anda yang kurang untuk berjumpa dengan kaunselor atas sebab-sebab tertentu, kita tak tahu, mungkin di sekolah ke ada isu dengan kaunselor ke apa. Tapi inilah ya, kaunseling hanya untuk orang yang gagal dan bermasalah, itu mitos dia. Tapi sebenarnya fakta tentang kaunseling adalah untuk semua, kerana ianya sesi perkongsian antara klien dan kaunselor. Ya, memang ada kelainan antara kaunselor ini A dengan kaunselor B dengan kaunselor C. Jangan ingat kalau awak dah jumpa kaunselor A tak berjaya, kurang membantu ke apa, awak try pula kepada kaunselor B ya. Kaunselor ni pun manusia juga ya. Ada cara dia lain-lain. Still sama, manusia tu unik, kaunselor tu pun unik sebab dia manusia. Jadi ada perbezaan pendekatan yang berbeza yang digunakan oleh kaunselor. Mungkin kaunselor A tak ngam, mungkin awak sesuai dengan kaunselor B. Tak sesuai dengan kaunselor B, kaunselor C ya. Jadi kita ada dua kaunselor kat sini, saya dan Cik Bahtia. Kalau boleh cuba kedua-duanya lah ya. Tapi kalau nak cari kaunselor lain, kena cari dekat luar lah ya. Okey, kaunseling melambangkan kelemahan manusia. Tidak, individu yang mendapatkan khidmat kaunseling adalah orang yang bertanggungjawab kerana mereka sedar isu yang dihadapi dan berusaha mencari jalan keluar daripada isu tersebut. Jadi ibaratkan macam kita demam lah ya. Kalau krisis ni ada COVID, takkan nak biarkan kan. Kalau positif, jadi kenalah pergi berubat. Sama juga kalau demam ni, kalau demam takkan nak biarkan demam berlautan kan. Kita jumpa doktor. Samalah juga macam kaunseling. Kalau rasa tak sihat dari segi emosi, tak tenang, tak boleh fikir apa nak dibuat, tak boleh fikir apa yang patut dibuat, jumpa dengan kaunselor ya. Okey, kaunselor akan menyelesaikan masalah anda? Tidak, kaunselor tidak menyelesaikan masalah, tetapi membantu anda untuk memilih penyelesaian. Yang sebenarnya setiap individu, mana-mana individu yang ada isu, ada masalah, saya tidak suka sangat menggunakan perkataan masalah ya. Saya suka gunakan perkataan isu. Jadi lebih positif dekat situ, right? Okey, isu ni, bila ada isu, sebenarnya setiap individu ada dah sebenarnya dalam penyelesaian ya. Dia dah fikirkan pun sebenarnya. Cumanya yang dia tak boleh nak buat keputusan untuk penyelesaian dia tu mungkin antara yakin tak yakin. Ke betul ke tak tindakan aku ni kan? Betul ke salah ke? Jadi bila jumpa dengan kaunselor, keputusan tu akan jadi lebih jelas. Apa yang patut saya buat? Begitu. Okey, sesi kaunseling akan direkodkan dalam rekod akademik. Tidak sesi kaunseling tiada kena-mengena dengan rekod akademik. Jadi jangan risau. Apa yang dibincangkan bersama dengan kaunselor adalah di bawah kerahsiaan ya. Kaunseling ada akta dia sendiri dan kami tertakluk kepada akta tersebut. Jadi semua apa yang dibincangkan dengan kaunselor adalah rahsia, kecuali sekiranya kerahsiaan ini akan break ataupun akan terdedah bila ada isu-isu nak klien nak harm diri sendiri ke, nak mencederakan diri sendiri ataupun nak mencederakan orang lain. Jadi di situlah breaknya confidential ni ya. Kalau ada lah ya. Okey, kaunselor boleh membaca minda anda. Macam jumpa belalang ni. Tidak kaunselor bukan bumoh yang mampu membaca minda anda.
nampak macam boleh baca, nampak boleh membaca kan, tapi sebenarnya tidak. Dia lebih kepada bila kaunselor ni dah berada dalam dalam bidang yang sama, berjumpa dengan orang, setiap hari berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang, kenal orang, body language dia pun dah faham macam mana kan. Jadi di situlah kaunselor belajar, di situlah kami perhatikan macam ni macam mana, dia macam ni macam mana, kalau dia buat macam tu apa sebenarnya. Jadi lebih kepada itu sebenarnya, jadi bukan bomoh Okey, sesi kaunseling tidak berkesan dan tidak membantu. Seperti yang saya cakap tadi, kaunselor A lain, kaunselor B lain, kaunselor C lain. Jadi cuba cari kaunselor yang sesuai, ya, cari kaunselor yang sesuai dengan anda. Dan tak semestinya juga kalau anda rasa macam tak berkesan je, macam tak kena je, kadang-kadang bila satu sesi pun awak dah nak sangat, ada je klien yang nak sangat perubahan, selepas satu sesi dia dah berubah dah, dia dapat dah insight, dah dapat dah selesai isu. Tak semestinya, dia perlukan masa second session, third session, ya. Ini pun mengambil masa, ya. Bukan dah sekali jumpa dengan kaunselor tu dah settle dah. Okey, generasi Z. Anda generasi Z, ya? Betul? Okey, generasi Z ni yang obses, inverted comma, obses terhadap gadget dan penggunaan teknologi dalam kehidupan, betul ke? Jadi tak adalah obses kan, awak lahir-lahir ni memang dah ada dah benda ni kan, jadi dah ada dah gadget ni, jadi benda ni macam dah jadi keperluan, betul? Okey, bila dah ada keperluan untuk gadget-gadget ni kan, jadi sesuailah dengan adanya sistem counselling to you yang telah dibangunkan oleh Pusat Kejadian Kaunseling untuk digunakan membuat temujanji ataupun chatting bersama dengan kaunselor. Jadi boleh layari counselingtoyou.uitm.edu.my, ya, boleh ikut step-step ini. Ini paparan depannya, ya. Awak boleh klik register. Jadi saya sarankan semua pelajar baru untuk buat pendaftaran di Counselling 7. Jadi sebabkan kita sekarang ni mungkin akan dilihatkan berjumpa face to face, right? Jadi sesuainya penggunaan Counselling 7 ni dalam masa krisis ni. Okey, awak boleh klik register, login email, login to Counselling to you. Kalau nak snap dulu benda ni, bolehlah snap. Nanti awak boleh refer balik masa awak nak login nanti. Masa klik register tu awak boleh type member type student, klik member type tu student, enter IC, klik search, ya. Semua pelajar-pelajar yang dah didaftarkan dalam sistem, yang dah setuju terima, dia akan masuk teruslah dalam ni. Bila enter password tu, bila klik IC tu memang dah nampak lah awak punya data semua, nama awak memang dah ada lah, ya. Enter password, create an account. Lepas tu pergi ke email yang awak register pada sistem, klik verification link, add your email dan member type student, enter username, student ID awak dan enter password dan klik login. Kebaikan e-counselling. Sesi boleh dijalankan secara maya, memudahkan klien membuat temujanji, menjimatkan masa dan memudahkan klien akses kepada kaunselor. Sekiranya mahu berjumpa dengan kaunselor, ya, inilah office kami, ya, pejabat kami di Aras 2 bahagian hal ehwal pelajar di Aras 2, ya. Jadi sesiapa yang mahu berjumpa dengan kaunselor kena melalui pintu inilah, ya. Pintu di Aras bawah sekali, Aras bawah, level 1, Aras 1,
Unit kejayaan kaunseling bahagian HCP, blok pentadbiran. Kalau sampai ke sini dia nampak ada depan sekali tu kan, yang tinggi tu, itulah blok pentadbiran. Okey, ataupun kita tak tahu lagi pasti macam mana, sebab mungkin ada SOP yang kena follow kalau dah berada di kampus. Kalau nak masuk pejabat memang kena melalui pintu hadapan, pintu tadi inilah. Okey. Kalau dahulu saya memang sarankan juga kepada pelajar-pelajar yang mungkin segan nak berjumpa dengan kaunselor, mungkin segan lagi nak jumpa, nak bagi tahu dia jumpa kaunselor ke apa kan, ada pintu di tepi level 2 ni, yang boleh awak masuk tu untuk jumpa dengan kaunselor. Tapi kita tak tahu lagi prosedur SOP untuk masa krisis ni kan. Jadi kena follow lah SOP yang ada nanti. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kena mendengar, dan boleh rujuk baliklah nanti taklimat ni pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.